Pilihan Raya Umum ke-15 bakal menyaksikan 21.1 juta pengundi berdaftar. Peningkatan signifikan ini bertitik tolak daripada terlulusnya Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2019 yang antara lain menurunkan umur layak mengundi daripada 21 kepada 18 tahun dan pendaftaran automatik rakyat Malaysia tatkala memasuki usia 18 tahun. Daripada 21.1 juta yang berdaftar, separuh merupakan pengundi di bawah usia 40 tahun. Ini termasuk 1.4 juta kalangan yang berusia 18 hingga 20 tahun yang akan mengundi buat kali pertama dalam pilihan raya umum. Adakah golongan ini benar-benar faham dan bersedia meraihkan demokrasi dan menjalankan tanggungjawab menentukan hala tuju dan masa depan Malaysia? Bersama saya Azaria Tagaya, malam ini dalam Mandat Rakyat. Saya rasa tak cukup lagi pendedahan untuk kami, untuk saya lah. So, saya masih dalam fasa yang baru ingin mengundi. Jadi banyak lagi saya tak tahu mengenai pengundian ini. Calon-calon yang ditunjukkan tidak dapat confidentkan orang-orang muda zaman sekarang ni sebab tak ada perubahan langsung masa beberapa tahun ni. Dan saya rasa mereka tak expect tu ada perubahan lagi lah tu. So itu membuatkan kenapa banyak pemuda tidak mengambil serius dalam hal-hal ini dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mandat Rakyat malam ini akan membawa perbincangan tentang kepentingan setiap undi sebagai penentu masa depan dengan memberi fokus kepada golongan pengundi muda dan pengundi kali pertama. Dan untuk itu kita bawakan panelis pada malam ini, Profesor Madya Dr. Sharifah Syairah Said Sheikh, iaitu Penolong Setiausaha Kehormat Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita NCWO. Doktor, Assalamualaikum, apa khabar? Khabar baik. Apa khabar, Azia? Saya khabar baik juga, Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih Mandat Rakyat. Terima kasih TV3 kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Alhamdulillah. Sebenarnya kami yang harus berterima kasih kepada doktor kerana sudi meluangkan masa memenuhi jemputan kami hari ini untuk membincangkan tentang pengundi muda dan juga pengundi kali pertama. Doktor, kalau kita tengok daripada tinjauan video yang kita pasangkan tadi, itu baru satu pendapat yang mengatakan mereka kadang-kadang tidak tahu ataupun merasakan tidak cukup maklumat. Tapi kalau kita tengok kat media sosial, ramai pula yang cakap mereka sebenarnya faham politik tapi selama ini menunggu peluang untuk suara mereka didengari di peti undi itu. Jadi sebenarnya yang mana yang betul sebenarnya, doktor? Apa keadaan sebenar tentang kesedaran pengundi muda di Malaysia ini? Kalau kita nak tengok dari segi kompleksiti ataupun dari segi adakah mereka bersedia ataupun tidak dan juga mendapat maklumat yang mencukupi, bagi saya bukan sahaja pengundi muda yang sekarang ni merasakan yang mana satu hendak dipilih. Kalau dahulu kita ada hanya 2 blok. Betul. Tetapi kini kita ada 3 blok dan ada juga yang blok yang keempat dan juga kita mempunyai calon-calon bebas yang ramai. Betul. Tapi kalau kita lihat para belia zaman sekarang, mereka mempunyai kemudahan dari segi sudut informasi dan mungkin bagi mereka ini adalah pengalaman yang pertama, dan tetapi kita kena ingat ianya juga pengalaman yang pertama untuk ramai semua lapisan umur untuk memilih satu senarai, contohnya dalam dekat Batu 10 calon. Ini adalah rasanya kali pertama. 9 penjuru, 7 penjuru. Jadi tak apalah, marilah kita sama-sama menilai, baca manifesto, sama-samalah kita cuba meraihkan dengan terbaik demokrasi kita. Kerana keabsahan demokrasi kita bergantung kepada jumlah ataupun peratusan, peratusan yang keluar mengundi. Betul. Kalau kita lihat dalam PRU yang ke-13 dan juga PRU yang ke-14, kita skor peratusan mengundi A, 80% ke atas. Dan marilah kita pastikan
kali ini juga kita skor A, kalau boleh A+, 90%. Ya, dengan lambakan pengundi muda dan juga pengundi baru ni. Apa yang doktor sebutkan tadi tu saya rasa sangat menarik. Memang betul ada pengundi kali pertama kerana berusia 18 hingga 20 tahun. Tapi ada juga saya menemui rakan-rakan saya sendiri yang seusia dengan saya tidak pernah mengundi walaupun dah melalui beberapa PRU sebelum ini. Kalau yang macam ni, golongan macam ni, macam mana pula kita nak address golongan ni, doktor, untuk memberikan kesedaran politik kepada mereka? Bagi saya adalah penting ya untuk setiap rakyat Malaysia mempunyai peluang, diberikan peluang untuk belajar politik. Kerana apa yang mereka belajar sekarang hanyalah didengari oleh daripada pihak parti-parti politik. Ya. Jadi adalah penting setiap rakyat Malaysia diberi peluang untuk belajar tentang politik. Kerana apa yang kita perlu ingat bahawa ada salah faham. Apakah itu sebenarnya politik itu sebenarnya? Sebenarnya politik itu adalah siapa dapat apa, kepentingan siapa yang lebih didengari dan dasar apa yang akan dibuat. Dan kalau tidak aktif politik, tidak ambil tahu tentang politik dan kita punya kepentingan tidak didengari, salah siapa tu? Ya, kita perlulah pastikan ambil tahu cakna tentang politik kerana di situlah tempat, di situlah arena, contohnya dalam parlimen, nanti kita nak pilih siapa wakil rakyat kita, kita kena tengok wakil rakyat kita cakap tak tentang kepentingan kita. Mewakili tak suara kita, suara rakyat. Dan juga ada melalui tinjauan yang dilakukan sebelum ini, kita dapati yang pengundi muda ni antara sebab mereka tidak keluar mengundi, pertama mungkin mereka keliru, banyak sangat maklumat, banyak sangat tempat untuk mereka perolehi maklumat yang berbeza ni. Dan yang kedua, ada juga setengah golongan yang mereka dah sedia ada persepsi yang negatif terhadap politik itu sendiri ataupun setengah ahli politik. Apa pandangan doktor? Kenapa ini berlaku? Ini berlaku kerana ada dia. Bukan semua ya. Banyak ahli-ahli politik yang molek bahasanya. Tetapi ada juga setengah ahli politik yang tidak menjaga dari sudut cara berkomunikasi. Ya, memang hendak menang, tapi tak payahlah sentiasa menggunakan matlamat menghalalkan cara, dengan cara menggunakan bahasa yang tak molek, dengan cara menyerang peribadi parti-parti politik lain. Kerana ini seperti seolah-olah dua kumpulan bertelingkah. Lepas tu nak suruh pengundi memilih. Pengundi nak dengar apa yang ahli-ahli politik ni boleh bekerja untuk rakyat. Kita kena ingat bahawa ahli politik itu dipilih bukan untuk diagungkan, tetapi adalah untuk menjalankan perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. Kenapa? Apabila rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik, maka negara kita akan menuju ke arah yang kita hendak selama ini, iaitu negara maju. Dan apa yang rakyat mahu dan juga apa yang pengundi muda mahu mungkin lebih kurang sama, mungkin berbeza, kita tak tahu. Tapi itu kita akan sentuh selepas ini, doktor. Kini tiba masanya untuk kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, Mandat Rakyat kembali selepas ini. Kali ini saya harap anak muda bijak memilihlah pemimpin mana yang lebih utamakan rakyat daripada utamakan diorang penduduk sendiri. Mostly yang lepas-lepas, apa yang saya nampak, yang saya study lah, lebih banyak tukar kerusi, banyak tukar menteri sampai diorang tak boleh nak utamakan rakyat. Apa yang rakyat nak, semua diorang tak nampak. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami dalam Mandat Rakyat. Malam ini kita membincangkan tentang setiap undi penentu masa depan dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh. Doktor, tadi sebelum lihat kita ada berbincang tentang isu yang melanda sekarang ini. Ada yang sedar dan ada yang tidak sedar tentang kepentingan cakna politik. Namun apabila kita sedar ada golongan yang tidak begitu faham dan tidak begitu terdedah kepada maklumat ini, apa langkah yang perlu dilakukan? Pertama sekali, adakah di rumah dengan ibu bapa,
bagaimana peranan ibu bapa dan keluarga untuk menyedarkan kesedaran dan awareness tentang politik ni? Saya amat berharaplah kepada ibu bapa, terutamanya yang mempunyai anak 18, 20, 21 ya. Saya pun ada dua, seorang 18, seorang 21. Ya. Apa yang perlu diberitahu? Nombor satu, pastikan keluar mengundi. Kampus pun dah diberi cuti kan. Okey, keluar mengundi. Dan nombor dua, pastikan anak-anak kita, anak-anak semua mengundi dengan cara yang berilmu. Betul. Okey, ya, maknanya berikanlah mereka, dorongkanlah mereka dengan pembacaan-pembacaan, contohnya manifesto dan tengok juga CV setiap calon. Okey, dan timbang tara dari segi isu dan juga parti politik mana yang walk the talk. Betul. Kalau itu peranan di rumah, bagaimana pula peranan kerajaan yang dilakukan sebelum ni? Kalau kita tengok ada kerjasama antara UiTM dan SPR misal katanya untuk meningkatkan kesedaran dan juga penglibatan di kalangan pelajar IPT. Namun ada tak lebih lagi yang boleh kita laksanakan untuk pelajar-pelajar belia ini? Kalau kita tengok dari segi bukan sahaja dari segi sebagai pemerhati ya yang disebut tadi itu, terdapat juga seperti pihak media ya yang banyak melakukan segmen-segmen tentang cakna politik, dan ada yang dengan cara santai, ada yang dengan cara serius dan forum, dan ini bagi saya adalah yang cukup untuk setakat ini. Dan juga kita jangan lupa media sosial ya, dalam TikTok ya. Kadang-kadang tu saya tanya macam mana tahu isu tu, ada dalam TikTok, anak saya kata. Okey, jadi media sosial sekarang ini memang adalah satu platform yang amat sesuai untuk mendidik dan juga lebih kepada memujuk dan juga memberi encouragement ya kepada orang muda, termasuklah warga negara kita yang lain yang berumur lain pun untuk keluar mengundi, kerana kita kena pastikan demokrasi kita kukuh ya, dengan apapun keputusan nanti ianya benar-benar daripada peratusan yang tinggi oleh sebab rakyat memilih. Jadi pandangan doktor, social media ni adalah ruang yang tepat untuk belia mendapatkan maklumat. Bagaimana pula pandangan doktor tentang calon-calon yang menggunakan TikTok dan Instagram sebagainya untuk menjalankan kempen? Adakah ini lebih berkesan ataupun kempen secara bersemuka lebih berkesan untuk mendekati rakyat? Saya nampak calon menggunakan semua, terutamanya calon di dalam kawasan bandar. Ya, dan di kawasan luar bandar masih bersemuka, masih turun padang dan sebagainya. Memang kena semua gaya. Ya, termasuk juga ada calon yang hantar pos laju, manifesto, hantar rumah ke rumah. Gunalah semua cara, kerana inilah masa untuk buktikan dan untuk meninggikan kembali kepercayaan rakyat kepada ahli-ahli politik. Baik, kalau tadi kita bincangkan tentang pelajar-pelajar IPT, bagaimana pula pelajar yang lebih muda, kerana pendedahan itu perlu daripada bangku sekolah lagi. Macam mana kita nak sedarkan kecaknaan politik ini di kalangan pelajar sekolah tanpa kita menyebarkan ideologi yang bersifat partisan politik, Doktor? Kalau kita tengok dalam NGO-NGO, sememangnya ada contohnya Ajar Demokrasi, Gabungan Minda Merdeka, ya, dan juga pelbagai NGO lagi yang telah menyediakan kursus-kursus yang pendek, termasuklah poster-poster ringkas yang santai tentang maklumat pilihan raya. Contohnya berapa wang deposit, siapakah pengundi muda, ya, apakah perkara-perkara asas dalam demokrasi. Dan apabila mereka scroll, mereka nampak macam TV3 pun ada segmen-segmen mandat rakyat, dan ini adalah proses yang kita perlukan. Sudah tentu ianya tidak 100% terus cakna. Tak, ya. Tapi sekurang-kurangnya ianya satu proses, dan yang paling penting adalah kita teruskan sehingga 19 hari bulan. Pastikan semua rakyat Malaysia turun mengundi. Betul, apa yang doktor katakan itu. Sabtu ini semua orang akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka. Namun apa yang doktor sebutkan tadi tentang manifesto itu, dia bukan menunaikan tanggungjawab. Dia sebenarnya meraihkan hak yang kita ada sebagai rakyat dalam negara demokrasi. Betul. Ya, kalau tanggungjawab ni mungkin rasa macam boring. Sebenarnya ianya satu hak yang diberikan oleh negara kita,
yang bersistem demokrasi kepada kita. Ya, hak untuk menentukan masa depan hak negara. memilih. Ya. Dan tadi doktor ada sebutkan tentang manifesto yang ditawarkan oleh parti-parti politik ini. Namun persoalannya, adakah golongan muda mengambil kira manifesto apabila mereka pergi ke peti undi pada Sabtu ini dalam membuat keputusan mereka? Itu persoalannya. Namun saya minta doktor simpan dulu jawapan itu kerana sekarang kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, Mandat Rakyat akan bersambung selepas ini. As a Malaysian, we all have this responsibility to, in order to what you want for your future. It's not just like macam education ke, macam nak kerja ke, nak cari kerja, nak mana-mana. Even though in the kampung area or in the urban area pun macam, I rasa we need to know what we want for our country. I rasa you kena tahu apa yang manifesto or what is it that you nak. Then you come out and mengundi supaya you help to achieve. Masih lagi bersama dengan kami dalam Mandat Rakyat dan kita masih bersama dengan tetamu malam ini, Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh. Doktor, dalam VT Playback itu tadi, pendapat orang muda mengatakan kita perlu tahu manifesto parti-parti politik yang bertanding ini untuk membantu kita membuat keputusan. Tapi melalui kajian dan pengamatan doktor sepanjang ini, adakah manifesto itu dijadikan satu pertimbangan untuk mereka apabila mereka keluar ke peti undi? Manifesto, ya, memang manifesto mempunyai satu tarikan dan juga pengaruh kepada pengundi kerana manifesto ini adalah janji. Janji yang diberikan oleh parti-parti politik sekiranya mereka dipilih. Okay? Dan sebagai pengundi yang bijak, ini adalah satu perkara, satu dokumen. Ada banyak dokumen, 3, tapi alhamdulillah semua parti buat secara paling simple, ya, paling mudah untuk dibaca. Silalah baca kerana banyak tawaran-tawaran yang diberikan dan alhamdulillah bila saya tengoklah ketiga-tiga blok lah, iaitu BN, PN dan juga PH. Walaupun di luar berceramah berapi-api, tapi bila saya baca manifesto ni macam seiring dan sejalan. Ya, maknanya mereka mempunyai aspirasi yang sama, iaitu berpaksikan wawasan kemakmuran bersama dan juga memang beraspirasi untuk menuju ke arah negara maju. Ya. Beraspirasikan untuk memenuhi kehendak dan kemahuan rakyat sebenarnya. Saya yakin doktor ada melakukan tinjauan dan kajian sebelum ini. Jadi melalui pemerhatian dan tinjauan yang dilakukan sepanjang ini dan juga PRU-PRU yang lepas, apa sebenarnya yang paling dimahukan oleh pengundi muda dan belia ini? Sebagai pengundi muda, ya, kita semua pun pernah muda. Ya, ianya perkara-perkara asas, iaitu dari segi pendapatan, dari segi kos sara hidup, ya, sama ada kos sara hidup tu mampu untuk mereka menjalankan kehidupan bermaruah, iaitu cukup keperluan asas, ya, dan sebagainya. Kalau kita tengok dari segi pekerjaan pun begitu, ramai pelajar-pelajar sekarang sudah cerdik pandai, berkelulusan profesional, ya, mereka hendakkan, ya, pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak untuk yang setaraf dan setanding dengan kelulusan mereka. Baik. Ya. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh parti-parti politik ini untuk bukan sahaja menarik pengundi tetapi juga untuk meningkatkan kecaknaan politik di kalangan belia dan orang muda? Setakat ini bukan sahaja tugas parti-parti politik. Ya, kita dapat lihat bahawa nampak demokrasi kita amat subur kerana bukan sekadar parti politik sahaja yang sibuk sekarang, tetapi juga NGO, pihak-pihak media, agensi-agensi kerajaan dalam bukan untuk semangat kepartian, tetapi lebih kepada untuk memastikan semua keluar undi dan juga memantau. Ya, saya daripada pantau PRU 15, iaitu diketuai oleh Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita, memantau
sama ada tak parti politik yang guna seksis, yang merendahkan martabat mana-mana pihak, ya. Bahasa tu biarlah molek. Dan apabila kita tengok apa yang development, ya, ataupun pembangunan gerakan politik bukan sekadar parti politik tetapi NGO, rakyat pun ada buat di dalam social media, komen-komen, ini nampak kesuburan politik dan nampaknya memang kita akan menuju ke arah demokratik, satu masyarakat demokratik yang matang. Dan apa faedahnya? Ya, faedahnya kita akan rakyat akan dapat kepentingan-kepentingan mereka disuarakan oleh parti politik dan bukanlah cakap-cakap kosong ataupun masuk parlimen tu bergaduh saja, ya, betul. Ya. Dan kerana kini rakyat lebih peka, kita pun mempunyai NGO dia macam-macam. Ada yang NGO memantau ini, ada yang NGO memantau personality calon-calon, adakah betul tak kelayakan pendidikan mereka, ya. Dan ini menunjukkan kita lebih cakna dan pilihan raya bukan sahaja medan untuk parti-parti politik dan juga orang politik, tetapi juga medan untuk NGO dan rakyat, bukan sahaja mengundi tapi menilai dan juga memantau. Ya, menarik Doktor sebut tentang calon itu tadi. Kali ini dalam pilihan raya kali ini, Doktor melihat ada tak calon muda dan berkaliber yang mampu menarik pengundi muda untuk mengundi untuk mereka? Pengundi muda memang calon muda memang ramai. Saya tengok memang ada senarainya, ya. Dan sudah tentu pengundi muda melihat calon-calon ini, tapi dalam masa yang sama mereka juga melihat dari sudut profiling, ya, dari sudut pendidikan, boleh bercakap ke tak, ya, apabila ada ceramah umum boleh bercakap ke tak, ya, dan juga kemampuan calon tersebut dari segi prediction-nya, mampu ataupun tidak. Apa yang ditawarkan sebenarnya? Kan, ya, itu apa yang dilihat. ditawarkan. Ya. Baik, undang-undang sudah pun tersedia, namun sejauh mana kesediaan dan ketersanggupan anak-anak muda untuk keluar mengundi pada hujung minggu ini? Saya yakin di kalangan penonton-penonton kita sekarang ni yang sedang menonton, ada pengundi yang sedia ada yang sudah beberapa kali mengundi dalam PRU. Namun saya yakin ada pengundi-pengundi muda yang akan mengundi buat kali pertama pada hari Sabtu ini. Jadi Doktor, berbaki beberapa minit saja lagi sebelum kita menamatkan rancangan Mandat Rakyat ini, apa pesanan Doktor kepada pengundi muda dan pengundi baru yang akan keluar menunaikan hak mereka pada Sabtu ini, Doktor? Jom keluar mengundi kerana ini adalah hak anda, raikan demokrasi, kerana setelah mengundi kita akan bolehlah ketengahkan lebih banyak kepentingan orang muda untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup. Ya, dan penting keluarlah mengundi dan menunaikan hak anda. Ya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Doktor. Sayangnya itu saja masa yang kita ada untuk perbincangan hari ini. Namun saya yakin ini adalah setengah jam yang cukup bermanfaat kerana banyak yang telah kita kongsikan hari ini dan diharapkan apa yang kita bincangkan hari ini dapatlah menarik minat pengundi untuk keluar mengundi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Doktor kerana meluangkan masa hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, itulah dia tadi tetamu kita, Profesor Madya Dr. Sharifah Shahira Said Sheikh, Penolong Setiausaha Kehormat Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita NCWO, membincangkan tentang setiap undi adalah penentu masa depan. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah setia bersama dengan kami sejak setengah jam yang lalu. Diharapkan apa yang sempat kami kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada anda, khususnya dalam membuat keputusan apabila anda keluar menunaikan hak anda pada Sabtu ini. Dengan itu, saya Azaria Tagaya. Salam hormat, Mandat Rakyat akan bertemu anda lagi esok.